Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar. Jadi kita sambung lagi pembelajaran kita berkenaan dengan pengatur cara linear dan nombor indeks untuk habis yang soalan ni. Jadi saya nak minta maaf dulu lah sebab line saya hari ni agak tak apa yang nak elok sebab saya tak tahu kenapa baru-baru ni waktu malam je selalu ada masalah. Kalau waktu siang je laju. Tapi tak apalah. Saya harap awak semua dapat follow up apa yang saya ajar. Okey. Jadi ini contoh graf yang saya lukis. Ketasamaan pertama, ketasamaan kedua dan ketasamaan ketiga. Ketasamaan pertama ni saya tuliskan nama dia sekejap Okey, sekejap So ketasamaan pertama ni adalah Y kurang dan sama dengan 3X. Saya boleh ambil yang ni lah sebab kalau kita ambil X lebih besar dan sama dengan 1/3 Y, saya takut awak salah lorek. Sebab sebenarnya lorekan dia berada di bawah garis, bukan di atas garis. Sebab tu kan ada pelajar ni dia pergi lorekkan kawasan atas sebab dia keliru dengan ketasamaan yang pertama. Okey, sebab ketasamaan pertama kata simbol ni lebih, kan? Simbol X lebih besar dan sama dengan 1/3 Y. Tapi hakikatnya kita kena lihat Y dulu sebab Y ni adalah ratu. Jadi kita kena tengok Y ni maksudnya kurang dan sama dengan. Jadi sebenarnya lorekan bukan berada di atas tapi berada di bawah. Jadi lorekan tu mestilah berada di bawah garis. Jadi sebab tu kan saya suka sangat kalau pelajar ni dia dah bentukkan YMX tambah C sebab dia nampak okey atas garis ataupun bawah garis. Okay, next ketasamaan yang kedua pula saya warnakan sebagai warna biru tak silap saya. Warna biru kan. Okay, so yang ketasamaan kedua ni nama dia adalah saya ambil yang ni lah 12X saya ambil 3X tambah 2Y kurang dan sama dengan 3X tambah 2Y kurang dan sama dengan 1500 lah, ni nama dia. Dan ketasamaan ketiga, okay, yang warna hijau ni saya namakan dia 2X tambah Y lebih besar dan sama dengan 2X tambah Y lebih besar dan sama dengan 100. Okey, sebenarnya kita gunakan simbol tanda sama bukan simbol lebih besar, tapi yang ni saya nak bagi awak nampak dululah. So kawasan lorekan dia berada di bawah garis merah. Okey, kalau awak tengok simbol kurang dan sama dengan maksudnya bawah garis So bawah garis merah. Kemudian bawah garis biru sebab dia gunakan simbol bawah. Dan dia menggunakan simbol lebih besar dan sama dengan untuk hijau. Jadi atas garis hijau. Jadi lorekan berada di kawasan tengah-tengah sini. Ni kawasan R. Okey, ni kawasan R. Okey, tulis R. Rantau R untuk rantau. So ni kawasan berlorek. Okey. Jadi kalau siapa yang dah siap tadi, mungkin awak dapat lorekkan dekat bawah dan ada yang dapat dekat atas. Tapi ingat atas ni tak boleh sebab kita gunakan konsep YMX tambah C supaya kita tahu simbol dia macam mana yang sebenarnya. Jadi simbol ni kat bawah. Jadi kita pun lorek kat kawasan bawah. Okey. So ini contoh graf saya dan graf saya tak kemas sangat lah sebab saya tak guna pembaris. Tapi kalau awak guna pembaris nampak lagi kemas. Okey. Jadi sebabkan tu saya akan rujuk kepada jawapan ni. Minta maaf sebab jawapan ni tak berapa nak proper sangat lorekkan dia. Tapi tak apa. Sebab kita dah tahu kawasan lorekkan dekat mana. Okey. Jadi saya harap pelajar-pelajar yang dah selesai buat graf tu kira dapat jawapan yang betul lah. Saya harap sangatlah supaya awak dapat jawapan yang betul. Okey. Dan saya harap awak dah siap dah siap lakar tu sebab tadi kita dah bagi masa yang lama. Jadi kita nak terus siapkan soalan C.
Okay, soalan C1 kita baca. Menggunakan graf yang dibina di 13B. Menggunakan graf yang dibina di 13B, cari siapa yang masuk ni? Sekejap ada berapa orang ni? 14. Okey. Menggunakan graf yang dibina di B, cari bilangan minimum beg jenama A yang perlu dijual. Okey. Bilangan minimum beg jenama A. Beg jenama A ni beg jenama X ataupun beg X. Kita tengok paksi X. Dia nak minimum tau. Bilangan minimum X. Okey, bilangan minimum X. Jadi kita tengok pada paksi X. Kita tengok pada paksi X. Kita kan tengok dari kiri ke kanan. Okey, paksi X ni kita tengok dari kiri ke kanan. Okey. Jadi bilangan minimum tu maksudnya dekat kawasan Lorik. Okey, dekat kawasan Lorik tu sinilah kawasan minimum. Okey, sini kawasan minimum. Okey, minimum dan maksimum dekat sinilah. Okey, ni maksimum untuk paksi X. Maksimum. Sebab apa? Sebab kita baca dari kiri ke kanan. Okey, jadi kawasan kiri yang paling kiri, yang paling hujung kiri tu kita anggap minimum. Yang paling hujung kanan tu adalah maksimum. Okey, yang paling kiri adalah minimum, yang paling kanan adalah maksimum. Okey. Jadi macam mana kita nak cari koordinat dekat sini? Sebab yang ni pun saya tak nampak sangat. Jadi kita cek kat kawasan soalan yang saya bagilah. Sekejap. Sebab kita tak nampak. Ni kita guna yang ni lah. Okey. Saya zoom sikit. Awak lihat kat sini. Dekat sini, lorekan dia dapat sini. Belah kiri sekali. Ni minimum tau. Minimum. Sebab dia dari kiri bucu yang paling kiri. Itu maksud dia. Bucu yang paling kiri. Dan kita nak cari nilai X sebab nilai X tu merupakan beg A. Jadi kita pun tarik bawah. Tarik bawah kawasan Lorik Kawasan Lorik tu tarik bawah, kita dapat 120. Kalau saya tengok graf saya dapat tak 120 tu? Saya tak dapat tahu sebab saya punya tak guna pembaris. Tapi sepatutnya dapat sepatutnya dapat 120. Jadi sinilah 120 So jawapan kita sepatutnya dapat 120. Dan hampir dengan 120 tu mungkin dia terima, kita tak tahu lagi. Okay, so bilangan minimum adalah 120. Okay, dia simple punya jawapan lah. Okay, so awak tengok bilangan minimum ni awak tarik bawah, awak akan dapat 120. Okay. So itu adalah bilangan minimum bagi beg jenama A. Sekarang ni kita ada lagi satu soalan. Keuntungan maksimum. Okay, ni soalan kebat tau. Dia macam matematik modern siapa yang jawab ujian hari tu. Lebih kurang Keuntungan maksimum jika 200 beg jenama A dijual. Okey, kalau beg jenama A tu adalah paksi X, jadi awak lihat kat sini, ni kan 200 kan paksi X. Kan 200 jenama A. So awak tarik naik atas sampai jumpa kawasan maksimum. Okey, kawasan maksimum. Jadi kawasan minimum ni berada di lorekan ni. Dekat kawasan pelanggaran pertama. Ni adalah minimum. Ni minimum min. Tapi kita tarik lagi atas sampai lorekan yang kedua, kita dapat max. Okay, max. Paling tinggi lah maksimum. Yang paling atas. Yang paling atas ni kena tahu koordinat dia macam mana koordinat dia adalah 400,5. Ni 400,5 sepatutnya. Jadi saya terpaksa pakai graf yang cantik sikit. Yang proper. Sekejap. Okay. So awak tengok
pada X ni 200, okay, awak tarik naik atas, yang ni minimum sekejap yang ni minimum. Ni minimum sebab dia pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua berada di sini. Kawasan Blue Ray kan, maksimum pelanggaran kedua. Okey, kat sini. Jadi dia nak keuntungan maksimum, maksudnya kedua-dua bahan yang dijual, bukan satu sahaja bukan 400.5, bukan 400.5. 400.5 ni koordinat dia. Okey, 400.5 ni koordinat dia. Jadi koordinat jualan dia adalah 200 dengan 450. Ini sebenarnya yang kita nak. Okey, ni sebenarnya yang kita nak dan sebiji sama macam soalan ujian matematik moden yang saya berikan ke awak semua. Okey, jadi ni adalah koordinat keuntungan maksimum ataupun kita boleh katakan titik optimum 200, 400.5. Okey, titik optimum dia adalah 200, 400.5. Jadi titik optimum adalah 200 dan 400.5. Dan fungsi objektif K merupakan keuntungan bagi cerita ni pasal keuntungan kan. Jadi fungsi objektif dia adalah keuntungan lah punya ni, keuntungan punya persamaan. Okey, kita ambil keuntungan punya persamaan. Sebab kita dah ada dah. Jadi kita ambil keuntungan dia ni. Untung dekat sini je. Jangan ambil kertas sama dia. Ambil yang atas ni je. Untung dia. Beg A adalah RM8, beg B RM4. Jadi persamaan dia adalah 8X tambah 4Y. Ni keuntungan dia lah K. Okey, keuntungan dia. K sama dengan 8X tambah 4Y. Tarik balik daripada untung ni. Sekejap saya copy yang ni lah bagi awak nampak. Ni. Untung beg A adalah RM8, beg B adalah RM4. Jadi kita tahu titik optimum dia 200 dan 400. Ni XY lah. Ni X, ni Y. Kemudian kita gantikan je dalam persamaan untung tadi tu. Jadi kita gantikan keuntungan maksimum dia X tu dengan 200. Y dia adalah 400.5. Okey, jadi kita kira berapakah keuntungan total dia. Jadi hati-hati ya soalan ni, dia bukan minta awak cari keuntungan nilai Y sahaja, tapi dia minta dua-dua bahan tu sekali. Tapi dia tak bagi tahu. Hati-hatilah. Kalau dia tak bagi tahu maksudnya dia nak dua-dua bahan. Okey, jadi awak dapat keuntungan sebanyak 3,400 untuk jualan maksimum. 3 markah sebab dia bagi bonus mark kat sini. Jadi sebenarnya awak kena baca siapa beg A, siapa beg B. Kalau beg A ni paksi X. Kalau paksi X tu jual sebanyak 200, mestilah dia dapat untung beg 200 beg yang dia jual tu kan. Dan dia mesti juga dapat untung beg jenama B yang dia jual. Beg jenama B yang dia jual adalah 400.5. Jadi dia dapat 2 beg yang dijual. Beg A jual dapat 200, beg B jual dapat 400.5 bilangan. Kemudian satu beg bersamaan dengan harga untung masing-masing lah. Kita gantikan sahaja untung tu, koordinat titik optimum tu dekat dalam persamaan untung. Jadi dah siap, dapatlah nilai keuntungan maksimum. Sometimes kan, ada soalan, dia minta awak cari keuntungan minimum. Jadi pandai-pandailah awak cari yang mana paling sedikit. Kan? Keuntungan minimum yang mana satu kan? Jadi saya dah ajar dah. Kalau nak tentukan minimum, pelanggaran dekat awal-awal. Nak tentukan maksimum, pelanggaran dekat atas. Okay? Jadi awak boleh tengok yang mana maksimum, yang mana minimum. Dan kalau awak tak faham juga, awak boleh rujuk nota ni dan tengok betul-betul dengan detail. Jadi siapa yang buat latihan ni memang tahulah. Okey, soalan-soalan ni lah yang selalu keluar, soalan-soalan ni lah yang saya dah selalu jumpa. Dan saya rasa saya dah biasa buat soalan ni. Nanti lama-lama awak pun boleh buat. Dia memang kalau awak dah selalu buat, nanti dia jadi expert lah. Okay? Alright. Jadi itu sahaja untuk soalan pengatur cara linear. Dan saya harap awak dapat
cover untuk tajuk ni dan kita akan move on kepada tajuk nombor indeks. Memandangkan kita punya masa ada lagi dalam setengah jam. Jadi harapnya sempatlah untuk kita habiskan terus. Okey, saya bagi masa dalam seminit untuk rehat seketika supaya awak dapat salin dan siapkan graf tu. Okey. Jadi kita akan lihat pula pada soalan yang seterusnya. Soalan nombor indeks ni saya dah terangkan pada tingkatan 4, jadi tingkatan 5 masih belum lagi lah. Okay, jadi siapa yang dah masuk kelas tingkatan 4 tu tak ada masalah kot. Okey, so ini adalah soalan 3. Okey, saya bacakan soalan ni dululah. Jadual 2 menunjukkan indeks harga dan peratus perbelanjaan bagi 4 item untuk seorang bayi yang baru dilahirkan. Jadi ada 4 item Ada susu, ada lampin, ada pakaian, ada tisu lembap. Jadi kita juga ada indeks harga. Indeks harga ni saya suka sangat kalau tuliskan dalam bentuk tata tanda indeks macam ni. I, tahun siapa berasaskan tahun siapa. So tahun 2020 berasaskan tahun 2018. Jadi 20/18. Ni cerita dia pasal 2 tahun ni sahaja. Okey, dimaklumkan bahawa 2018 merupakan tahun asalan sebab dia berada dekat bawah. Okey. Dan akhir sekali pemberat. Okey, pemberat ialah ni, peratus. Okey. Dalam peratus ni awak dah tahulah peratus mesti ada total 100% kan? Jadi awak dah tahu yang tu tak apa. Okay, next kita go through kepada question dia. Kita baca soalan dia. Okay. Hitung perbelanjaan bulanan untuk susu tepung bayi pada tahun 2018 jika perbelanjaan sepadan pada tahun 2020 ialah RM210. Jadi fokus kita adalah pada item susu tepung. Ni fokus. Fokus kita adalah susu tepung. Pada tahun 2018 tak tahu harga dia. Jadi diberi tahun 2020 bersamaan dengan RM210. Jadi maksudnya kita tahu rumus yang perlu digunakan adalah I 20/18 di mana tahun 2020 duduk atas, tahun 2018 duduk bawah. Jadi kita tak tahu harga 2018, kita letak X. Kita tak tahu, kita letak X. Kat sini harga pada tahun 2020 ialah RM210. Manakala harga pada tahun 2018 tidak tahu. Wajib darabkan dengan 100 supaya jawapan dia mendapat indeks harga. Okey, jawapan diberi di sini adalah 135 Ni indeks harga dia lah. Samakan dengan 135. Dan cari nilai X dengan pindahkan X menjadi darab. Okey, so dia akan pindah jadi darab. So 21,000/135 sama dengan X. Okey, jadi awak boleh cari nilai X. Cari nilai X dalam bentuk ringgit lah. Kita nak tahu harga tahun 2018 lah kan.
So 21,000 bahagi 135. Kita akan dapat macam ni. Okey, kita akan dapat macam ni. Jadi macam mana nak tulis? Ambil dua tempat perpuluhan sebab duit sen kan. So RM155.56. RM155.56. Jadi kita kena faham dia punya rumus nombor indeks ni kena macam ni kena betul. Tahun 2020 berasaskan tahun 2018. Jadi perbelanjaan dia macam ni lah. RM210 darabkan dengan 100 dapat RM21,000 lah. Okay, next awak tukar tempatkan 135 dengan X. Next kita tengok soalan yang seterusnya. Indeks harga bagi pakaian bayi pada tahun 2020 berasaskan tahun 2016. Soalan ni dia tanya awak cari indeks harga bagi pakaian. Okey, pakaian. So fokus kita berubah. Okey, fokus kita berubah kepada pakaian. So tengok pada pakaian. Okey, tengok pada pakaian. Pada tahun 2020 berasaskan 2016. Maksudnya dia kena cari indeks harga tahun 2020 berasaskan 2016. Tapi kita tak tahu kita tak tahu berapa 2020 berasaskan 2016. Sebab sekarang ni ceritanya dalam table ni, dalam jadual ni diberi indeks harga 2020 per 18. Jadi tak sama bukan 120, bukan. Sebab tahun dia tak sama. Tahun dia adalah 218. Jadi kat sini 216. Bukan jadi kita kena cari 216 tu. Jika harga sepadan pada tahun 2018 berasaskan 2016. Jadi 2018 berasaskan 2016 ialah 130. Dan kita dapat daripada jadual 2020 per 2018. Ni yang daripada jadual Daripada jadual 218. Okey, 218 ni daripada jadual iaitu 120. Ambil je kat jadual tu. Jadi terus tulislah 120. Lepas tu cari nilai I yang ni lah 218. Okay, so kalau saya buat 120 per 130 darab 100. Sebab 20 bahagi dengan, tak boleh. Dia tak boleh. Silap. Kalau saya tak boleh guna cara tu. Saya kena guna kaedah jadual kot. Kan? So ingat kita ada 3 tahun. Kita ada 2016, kita ada 2018, kita ada tahun 2020. Tahun yang paling lama duduk belakang lah. Kalau awak rasa tahun 2016 tu paling lama, so pandai lah awak pindah ke belakang Jadi awak kena tahu siapa tahun yang paling lama. 2016, 2018, 2020. Okay, lepas tu main bingo kat sini 100. Kemudian kita letakkanlah isikan maklumat. Kita isikan maklumat dalam jadual ni lah. So, saya bentukkan jadual punya template. Supaya awak nampak lah. Okay, sekejap Okay. Jadi kan, pada tahun 2018 bahagi dengan 2016, maksudnya 18 atas, 16 bawah. So 18, 16 berada dekat mana? Dekat 130. Inilah 130. Kemudian 20 atas, 18 bawah. Okay, so 20, 18, pertemuan dia dekat mana? Pertemuan dia dekat sini. 120
Kita isikan je 120 kat sini. Maksudnya 2020 bahagi dengan 2018 lah. So sinilah kawasan dia. Akhir sekali kita nak cari nilai X. Ni kita gelarkan dia sebagai nilai X. Si X je kan. Okay. So 20 bahagi 16 kat mana? 20 kat atas, 16 kat bawah. So sinilah X-nya macam biasa. Dan kita bentukkan dalam bentuk pecahan. 130 per 100 darabkan, samakan dengan X per 120. Okay, buat dalam bentuk pecahan. 130 atas, 100 bawah, samakan dengan X atas, 120 bawah. Keluarkan dalam bentuk pecahan je. Lepas tu cari nilai X lah. Okay, cari nilai X, awak pindahkan jadi darab lah. Dia jadi darab, pindahkan dia jadi darab. Okay, so X berapa? So 130 per 100 darabkan dengan 100 dapat berapa? 120 lah. 130 per 100 darab dengan 120. So tekan je lah kalkulator tu. 130 per 100 darab 120. Dapat 156. Okay, so gunakan kaedah jadual supaya awak dapat cari ni. Tapi ingat awak kena imagine dululah. Dia sebenarnya nak minta apa? Sebenarnya dia nak minta tahun 2020 berasaskan 2016. Tapi diberi dalam jadual tadi 2020 per 18. So tahun dia tak sama kan? Bila tahun tak sama, awak kena keluarkan maklumat lah. I2018 berapa? I1816 berapa kan? So dia mesti ada bagi something yang lebih tu. Okay. So awak keluarkan macam tadilah. Awak keluarkan macam ni maklumat dia. Lepas tu awak combine menggunakan kaedah jadual ni. Keluarkan dapat nilai dia lah. Nilai X tu. Ataupun nilai tahun 2020 bahagi dengan 2016. So dapatlah nilai dia. Indeks harga. Sebab tu dia soalan ni 3 markah. Okey, yang seterusnya soalan seterusnya soalan B dia tanya indeks gubahan. Dia tak tanya indeks gubahan tapi dia bagi indeks gubahan lah. Indeks gubahan bagi jumlah perbelanjaan pada tahun 2020 berasaskan tahun 2018 ialah 119.5. Jadi saya harapkan awak semua untuk buat dalam bentuk tanda gubahan macam ni. I yang ada topi tahun 2020 berasaskan tahun 2018. Ni. Okay, so jawapan yang diberi adalah 119.5. Tapi ingat jawapan yang dia bagi ni kita kena rasa was-was. Macam mana dia boleh bagi kan? So kita kena soalkan balik. How dia dapat? How? Jadi kita kena tanya balik. Macam mana dia dapat? Gunakan rumus yang samalah, rumus indeks gubahan. Okay. Sekarang soalan dia tanya, cari nilai P dan nilai Y. Okay. So kat sini, kita nak cari nilai P dengan nilai Y. Dan peratus mestilah 100% dan awak boleh cari nilai P lah. Okay. So kita ada total peratus, kita ada 100%. Ingat peratus. Okay, jumlah peratus jumlah peratus. Jumlah peratus sama dengan 100%. Kan? Ni awak belajarlah. Kemudian kita ada 50 untuk tepung bayi. Okay, kita ada 50%. Kita ada 25%. Kita ada P%. Okay, kita ada P% dengan kita ada P tolak 5%.
Tapi persen ni saya tak nak tulis lah. Okay, persen ni saya biarkan. Maksudnya kita ada 50 campur 25 campur P campur P tolak 5. Totalnya adalah 100% lah. So kita buat totalnya adalah 100. Maksudnya jumlah peratus dia adalah 100 lah. Kita maksudnya tambah je semua pemberat ni. Nanti kita dapat 100%. Itulah maksudnya. Okay, jadi kita tambahkan lah. Sebab kita dah nampak peratusan tu. Jadi kita cari nilai P menggunakan ungkapan. P campur P dapat 2P. Kan? 50 campur 25 tolak 5 dapat 70. Samakan dengan 100. Kemudian 2P samakan dengan 100 tolak 70. Pindah-pindah je. Jadi P sama dengan 15. Kan? P sama dengan 15 kan? Sebab apa? Sebab 2P campur 70 sama dengan 100. Kemudian 2P 100 tolak 70 dapat 30. Kemudian 30 bahagi 2 dapat 15. Jadilah jawapan satu jawapan. Baru satu nilai. Okay, P sama dengan 15. Ini ungkapan biasalah awak boleh buat. Jadi awak dah tahulah kat mana kan, kat sini kan. So kalau awak dah tahu P sama dengan 15, awak ganti terus. P sama dengan 15, awak terus tukar jadi 15. 15 tolak 5 dapat 10. Jadi awak tahu sini 10 lah. Okay, 15 tolak 5 dapat 10. Okay. Jadi kalau awak total balik dapat 100. Contohnya 50 campur 25 dapat 75. 75 campur 15 dapat 90. 90 campur 10 dapat 100 kan. Jadi betul lah tu. Dia punya jawapan dia. Okay. Sekarang awak kena cari indeks gubahan pula. Okay, cari indeks gubahan balik semula. Sebab apa? Dia bagi tapi kita rasa ragu-ragu. Dia bagi 119.5 kan indeks gubahan ni. Jadi masukkan balik dalam rumus indeks gubahan tu. Okay. So buat indeks gubahan dia 135 kalikan dengan 50. Okay, ini adalah peratusan dia lah. Kemudian Y tak tahu, darabkan dengan 25. Y tu memang kita tak tahu, sebab tu kita nak cari. Okay, sebab kita nak cari kita kena siasat. Siasat menggunakan rumus yang sama. Okay, tambah dengan 120 kali P, dan P tu kita tahulah 15 P ialah 15. Kemudian 70 kali dengan P tolak 5. So 15 tolak 5 dapat 10. So 70 kali 10. So kita tahulah dia punya ni kedudukan dia macam mana. So dah dapatlah dia punya jalan kerja dia. Okay, so bawa dia jumlah peratus. So 50 campur 25 campur 15 campur 10 dapat 100 Saya tulis bawah 100 terus. Okay, jawapan dia adalah 119.5 yang dia bagi. Okay, 119.5 yang soalan tu bagilah. Kemudian awak cari nilai dia lah terus. Okay, guna ungkapan, kaedah ungkapan awak. 25 kali Y dapat 25Y. Okay, yang lain kira macam biasalah. Awak boleh terus kira. Okay, jadi tekan je calculator. 135 kali 50 campur dengan 120 kali 15 campur 70 kali 10. Sebab itu sahaja yang kita boleh campur. Yang ada huruf tak boleh campur. Jadi kita kena asingkan. Jadi campurkan yang mana yang ada nombor sahaja. Jadi kita punya jawapan dia adalah 9250. Okay, 100 ni pindah jari darab. Jadi 119.5 darab 100 lah. Okay, sebab bahagi pindah jadi darab. Kan? So dapat 11950. Cari nilai Y. 25Y sama dengan 11950 tolak
9250. Kenapa tolak? Pindahkan positif jadi negatif lah. Positif 9250 pindah jadi negatif kan? Okay, kemudian cari nilai dia. Ni tolak lah dengan 9250 tu. Okay, 2700 pula bahagi dengan 25. Darab pindah jadi bahagi. So, Y sama dengan 108. Okay, Y adalah 108. Okay, awak salin dulu. Saya bagi masa seminit. Okay, kita lihat pula soalan tadi sebab saya ada sedikit penambahan. Soalan ni dia tanya tadi kan, sebenarnya saya terlepas something tau. Dia nak tanya peratus perubahan. Okay, soalan ni tanya peratus perubahan. Lupa nak tambah sebab kita nak tahu peratus perubahan dia. So awak lihat indeks harga tadi kita dapat 20/16 ni kita dapat 156 kan. Okay, I2016 ni ni adalah 156. Dan kita nak tahu peratus perubahan dia. Jadi berapa peratus yang agak-agak awak dapat fikirkan daripada jawapan ni. Dia adalah 156. Jadi berapa peratus perubahan dia? Boleh tuliskan jawapan kat ruangan komen. $56. Yes. Okay, kita check sekejap Saya pun kurang pasti. Jadi kita check. Ya, betul. Peratus perubahan dia 56. Sebab apa? Sebab kita dapat jawapan 156 kan. Dan kita tengok asalan dia kan 100. Jadi lebihan dia 56. Bila ada lebihan, kita boleh katakan jawapan dekat sini. Kita boleh katakan jawapan kat sini. Pakaian bayi meningkat. Okay, meningkat. Sebab dia lebih. Meningkat sebanyak 56%. Sebab apa? Sebab dia ada nombor 56. Lebih. Kalau bawah 100 maksudnya kurang lah, menurun. Macam tu. Kalau kurang 100 lah. Contohnya kalau kurang 100 ni nombor dia adalah nombor 97. Awak dah tahulah. Menurun sebanyak 3% kan. Jadi awak dah nampak straight macam ni. Tapi kat sini dia lebih 100. Dia lebih 100 maksudnya meningkat. Meningkat. Kena ada perkataan meningkat Meningkat sebanyak 56%. Tak payah ayat panjang pun tak apa, pendek-pendek je. Lupa pula tadi. Dia tanya soalan peningkatan peratusan perubahan. Okay, so sambung lagi sikit satu soalan. Lagi sikit je. Okay. Tahun, sekejap
Okey, ni indeks gubahan ni adalah tahun 2020 berasaskan 2018 ni. Ini yang diberi tadilah. Saya tarik balik. Okey, so tahun yang terlibat dekat sini adalah tahun 2020 dengan tahun 2018. Jadi bila dia cerita pasal lampin bayi, okey, lampin bayi lampin bayi. Jadi awak tengok kat sini, ni adalah lampin bayi. Bukannya indeks gubahan, tapi dia cerita pasal lampin bayi. So ingat lampin bayi kena ingat satu objek sahaja, bukannya indeks gubahan. Jadi awak tak boleh guna yang ni, awak kena guna indeks harga. So macam mana nak guna indeks harga? Okey. So indeks harga dia dah ada tau. Indeks harga dia kat sini 2018. Okey. Dan lampin bayi ni adalah fokus kita. Lampin bayi ni adalah fokus kita. Kadang-kadang saya pun tertipu. Saya ingatkan indeks gubahan tau. Rupanya dia nak indeks harga je. Okey. So lampin bayi je. Satu item kan. Satu item indeks harga lah. Kalau 4 item, baru kita kata indeks gubahan. Okey. Sebabkan dia cerita pasal lampin bayi. Jadi kita cerita pasal satu benda. So indeks harga tahun 2020 per 18. Jadi untuk soalan ni kita gunakan I20 per 18. Dan pada lampin bayi ni jawapan dia adalah 108. Okey ni berdasarkan Y ni berdasarkan Y tu. Dan sekarang ni harga pada tahun 2018 ialah 130. Jadi awak tak tahu harga pada tahun 2020. Letaklah X. X per dengan 130. Darabkan dengan 100 sama dengan 108. Sama dengan indeks harga lah. Okey. Lepas tu cari nilai X. Okey, cari nilai X. 100X sama dengan berapa? X darab 100 dapat 100X kemudian 130 pindah jadi darab. So 130 darab 108 dapat 14040. Dan cari nilai X. So awak dapat RM 140.4. Okey, RM 140.4 sebab apa? Sebab awak bahagi dengan 100. Dapatlah 104.4. Okey, tulis RM. Jangan lupa sebab ni tak dalam ringgit. Perbelanjaan. Hati-hati tau, soalan lahir ni kadang-kadang kan dia cerita pasal indeks gubahan, kadang-kadang dia cerita pasal indeks harga tau. Jadi kadang-kadang saya pun tertipu. Sebab tu saya suka baca betul-betul. Soalan ni dia minta lampin bayi punya. So satu item lah. Okey, jadi itu saja. Untuk set 3 kita dapat habiskan 2 soalan dalam satu hari. Jadi apa yang awak perlu buat adalah uploadkan jawab apa yang awak salin hari ni. Kalau tak sempat salin, awak boleh ambil nota ni daripada Google Classroom. Saya akan uploadkan kejap lagi. Siapa yang tak siap lagi tu awak boleh siapkan lah. Dan terus upload kepada Google Classroom. Saya akan buka tapak kejap lagi lah. Dan ada tugasan yang saya nak bagi ke awak. Tugasannya ialah siapkan set 4. Ada lagi satu set. Siapkan set 4. Kalau boleh jawab soalan nombor indeks dan pengatur caran linear lah. Soalan 3 ni, pengatur caran linear ni tolong jawab. Dan soalan 4 ni nombor indeks ni pun tolong jawab. Jadi buatlah soalan yang saya ajar. Kalau awak nak buat soalan penyelesaian segitiga dengan gerakan linear tak salah. Saya boleh tanda tapi saya tak explain lah. Itu je. Kalau awak nak buat, awak buat terpulang. Tapi saya recommendkan awak buat nombor indeks dan pengatur caran linear sahaja. 2 soalan sahaja, okey? Alright, jadi ambil kehadiran.
ini adalah link kehadiran dalam Google Meet yang saya letakkan. So ambil kehadirannya, jangan lupa. Itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi kepada pelajar yang duduk asrama tu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi ke asrama nantilah, kalau ada rezeki lah. Alright, sama-sama.